Assalamualaikum dan selamat pagi kelas. Okey, nama Cikgu Farah. Cikgu akan menggantikan Cikgu Suraya yang mengajar kamu dalam kursus pengendalian diri dapur dan makanan. Okey, kerana Cikgu Suraya sedang cuti bersalin sekarang ni. Jadi cikgu akan menggantikan Cikgu Suraya lah dalam masa dia bercuti, okey? Okey, sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu nak kamu semua pastikan tempat kamu dalam keadaan bersih. Sebelum cikgu masuk, cikgu nak kamu semua dah bersedia untuk belajar dan keadaan kelas kamu pun dah bersih ya. Cikgu tak akan ulang setiap kali cikgu masuk kelas. Okey? Hari ni semua datang ke? Semua datang? Siapa tak datang? Siapa? Arif. Oh, Arif tak datang. Okey. Tak apa, scan dulu QR code kat depan ni untuk kedatangan kamu hari ni Siapa yang tak dapat nak scan, bagi tahu cikgu. Okey? Okey, semua dah bersedia untuk belajar? Sudah. Okey, bagus. Bagus, semangat ni yang cikgu nak. Okey, cikgu akan tunjukkan satu gambar kepada kamu semua dan cikgu nak kamu teka dan terangkan apa yang kamu faham tentang gambar yang kamu akan tengok ni. Okey? Okey, cikgu dah tunjukkan gambar yang cikgu dah tunjuk tadi. Okey, sekarang cikgu nak kamu semua tengok gambar ni dan kamu terangkan kepada cikgu apa yang kamu faham tentang gambar yang kamu tengok ni. Seorang-seorang angkat tangan kalau nak jawab. Ya kamu? Gerai yang kotor. Ya, bagus. Betul? Kamu? Peniaga yang tidak menjaga kebersihan kedai dia. Betul, bagus. Ya kamu? Pelajar-pelajar sekolah makan di kantin. Kantin yang kotor. Betul. Betul, bagus. Bagus semua. Dan kamu juga ada kaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Siapa tahu apa tajuk pembelajaran kita hari ini? Ya kamu? Apa tajuk pembelajaran kita hari ini? Keracunan makanan. Oh, okey. Betul, tapi kurang tepat sikit. Okey, siapa lagi nak cuba? Ya kamu? Kebersihan makanan. Hampir-hampir nak dekat dah, nak betul dah. Ada siapa-siapa lagi nak cuba? Tak ada. Okey, tak apalah, cikgu bagi tahu je tajuk kita hari ni. Okey, tajuk kita hari ni adalah kebersihan dan keselamatan pengendalian makanan. Okey. Okey, sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu akan terangkan dulu pada kamu apa yang kamu akan dapat daripada hasil pembelajaran kita hari ini. Okey, yang pertama, kamu dapat mengenal pasti definisi tentang kebersihan dan keselamatan pengendalian makanan. Okey, yang kedua, kamu dapat menguraikan 7 aspek penting dalam kebersihan dan keselamatan pengendalian makanan. Yang ketiga, kamu dapat menulis 6 keperluan keselamatan dalam pengendalian makanan di dalam semasa kamu berada di dapur. Jadi setelah kita habis kelas kita hari ini, kamu akan dapat 3 objektif pembelajaran kita pada hari inilah. Okey? Cikgu lupa pula. Tadi cikgu ada download satu video nak tunjuk kamu semua. Alah. Okey, tak apa, cikgu akan tunjuk. Tapi sebelum tu, cikgu nak tanya, kamu ingat lagi tak apa benda yang dah belajar minggu lepas dengan Cikgu Suraya? Ingat lagi tak? Ingat, bagus. Okey, apa benda? Apa benda yang kamu dah belajar dengan Cikgu Suraya? Ya, kamu. Kebersihan diri. Okey, betul, bagus. Lagi? Yang lain? Pemakaian yang sesuai semasa berada di dapur. Betul, bagus. Lagi? Pakai safety boot. Betul. Pakai safety boot kan, pakai apron, pakai topi. Betul tak? Kan, okey, kamu semua dah ingat apa yang kamu dah belajar minggu lepas. Okey, cikgu akan bagi kamu tengok video yang cikgu dah download tadi. Okey, tapi lepas
Lepas je cikgu tunjuk video ni, kamu janganlah pula tak nak makan dah dekat kedai ni, okey? Tak apa, kamu tengok dulu. Akibat gagal mematuhi piawaian kebersihan dan kesihatan, 3 restoran nasi kandar terkenal di Lebuh Chulia dan Little India diarah tutup serta-merta. Menerusi operasi bersepadu Jabatan Kesihatan Negeri dan Majlis Bandaraya Pulau Pinang, kesemua premis berkenaan didapati berada dalam keadaan kotor dan menjijikkan. Operasi diketuai Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Wan Mansur Hamzah. Ketika pemeriksaan di salah sebuah premis, tinjauan di bahagian dapur mendapati pengusaha mengabaikan kebersihan apabila bekalan bahan mentah termasuk ayam dan daging disimpan dalam peti sejuk yang kotor. Lebih memualkan apabila pinggan mangkuk dicuci, berhampiran ton sampah dan kawasan saluran najis lipas dan tikus turut dijumpai. Sementara itu, seorang pengusaha yang turut sama berada ketika pemeriksaan dijalankan bertindak memarahi pihak media termasuk meminta supaya menyerahkan kad pengenalan kepadanya. You apa? You siapa? Mari you siapa? IC bagi siapa? Tengok. IC bagi bapak. Tengok saya main kedai. Mari you tengok gambar you siapa? Kita kerja ambil gambar. You bagi ke IC dulu. Kenapa Siapa? kena bagi IC sama you? Saya main kedai angkat gambar. Saya tanya. You bagi IC. Kita ikut depan punya operasi. You operasi tahu. Saya tahu. You siapa? I siapa? I press. Press. Ah. Bagi IC. IC bagi dulu. Kenapa kena bagi IC? I tak tahu ni apa ni. Simpan lagi untuk apa ni? Ini dia mau. Ini mau buang biar taruh ini lagi sini. Tak boleh. Kalau mau buang, buang. Buang lagi buang biar dia malas dah. Ada guna makanan yang digunakan sekolah lah. So that's why ada reason kenapa kita tutup lah, biar ada lipas. Kemungkinan lapisan minyaknya akan jatuh. Tak mustahil. Okay. Nak makan lagi tak kat kedai nasi kandar lepas ni? Tak nak. Kenapa tak nak? Tak semua kedai nasi kandar yang kotor macam ni. Ada je kedai nasi kandar yang bersih, yang menjaga piawaian yang betul. Okey, tak semua nasi kandar macam tu. Tapi bukan kedai nasi kandar je tau. Semua restoran-restoran ataupun gerai-gerai makan pun ada yang bersih juga. Tak ada semualah macam ni kan. Okey. Lepas ni kalau nak pergi makan dekat luar, kita kena pastikan lah yang gerai yang kita makan tu, restoran yang kita makan tu adalah kedai yang bersih supaya kita tidak keracunan makanan. Okey, kita masuk ke bab yang cikgu nak ajar lepas ni. Okey. Okey, seterusnya cikgu akan masuk pada slide yang pertama, iaitu slide definisi kebersihan dan keselamatan pengendalian makanan. Okey, keselamatan makanan ni bermaksud makanan itu bersih daripada mana? Daripada kuman yang berbahaya, racun, toksin, dan bersih daripada najis, ya, najis atau bahan buangan lah. Maknanya makanan yang bersih tu makanan yang tidak tercemar. Kalau kita faham, makanan yang tercemar dengan persekitaran yang kotor. Okey, mengapa kita perlu makanan yang bersih? Sebab kita nak mengelakkan diri kita daripada terkenanya keracunan makanan dan penyakit-penyakit yang lain lah. Seperti mana tu? Kita tengok dekat slide, iaitu taun, typhoid, keracunan makanan, okey, penyakit kuning, hepatitis A dan lain-lain lagi penyakit-penyakit yang berbahaya, iaitu daripada bawaan makanan yang tercemar tadi. Okey. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada slide 7 aspek penting kebersihan dan keselamatan pengendalian makanan. Okey, kita tengok dekat slide. Okey, 7 aspek. Kita ada 7 aspek penting dalam kebersihan dan keselamatan pengendalian makanan ni. Apa 7 aspek itu? Cuba tengok. 1, kebersihan bahan mentah. Apa yang kamu faham tentang kebersihan bahan mentah ni? Ya, kamu. Bahan mentah yang segar. Pemilihan bahan mentah yang segar supaya kita tidak terkena penyakit-penyakit yang berbahaya lah daripada bahan-bahan mentah yang dah tercemar dan tidak segar, ya. Yang kedua pula, pengendalian makanan yang bersih, iaitu daripada kita sendirilah. Kita kena pakai pakaian yang bersih, yang tidak tercemar supaya makanan yang kita hasilkan tu juga bersih. Okey. Yang ketiga, kebersihan diri pengendalian makanan. Okey,
Ini juga berkaitan dengan diri kita, iaitu kita kena pakai topi, kita kena pakai baju yang sesuai dalam menghasilkan makanan di dalam dapur. Okey. Dan kita kena pakai sarung tangan, apron yang penuh, kasut yang safety, supaya kita dapat menghasilkan makanan yang berkualiti dan tidak tercemar. Okey. Yang keempat pula, keperluan kesihatan asal yang mencukupi. Contohnya, kamu sesama, kamu perlu buat apa? Pakai mask, okey, pakai mask, pakai pelitup muka ataupun pakai glove, okey, untuk mengelakkan bakteria terkena dengan makanan yang kamu hasilkan itu. Okey, yang kelima, premi makanan mempunyai persekitaran yang bersih. Okey, kamu kena pastikan selepas kamu masak, kamu bersihkan dan biarkan Jangan biarkan tempat kamu dalam keadaan yang kotor dan kamu menghasilkan makanan dan dihidangkan pula kepada orang ramai. Lepas tu menjadilah pula masalah keracunan makanan. Okey. Yang keenam, reka bentuk premis makanan dan peralatan yang sesuai. Okey, reka bentuk premis makanan peralatan ni maksudnya apa? Premis kamu tu dalam keadaan yang selesa, iaitu tidak sempit, tidak berbahaya dan sesuai untuk semua pekerja-pekerja. Okey, kamu kena sediakan semua tu. Contohnya, kalau kamu buka satu restoran, kamu kena pastikan premis kamu dalam keadaan bersih, dalam persekitaran yang baik, supaya produk ataupun makanan yang kamu hasilkan tidak memberi efek buruk kepada orang ramai. Okey. Yang ketujuh, penyediaan dan penyimpanan makanan yang betul. Ini yang paling mustahak sekali. Selepas kamu masak, kamu kena simpan makanan kamu dalam keadaan yang selamat, yang bertutup, supaya lalat ataupun serangga tidak terkena dengan makanan kamu. Okey. Okey, seterusnya cikgu akan tunjuk slide yang terakhir, iaitu 6 keperluan keselamatan pengendalian makanan semasa kita berada dalam dapur. Okey. Yang pertama sekali, jangan tergesa-gesa ataupun berlari-lari di dalam kawasan dapur. Sebab apa? Ya, betul. Sebab kita nak elakkan daripada kemalangan ataupun kita terjatuh ataupun tergelincir. Yang kedua pula, sentiasa perhatikan dapur. Sebab apa? Sebab boleh terjadinya kebakaran jika kita tidak mengawasi dapur yang sedang kita gunakan. Okey. Yang ketiga, berhati-hati dengan gas. Kita haruslah mematikan gas yang telah kita gunakan, Selepas kita habis memasak, kita harus menutup gas yang kita telah gunakan. Okey. Yang keempat, simpan objek yang berbahaya dengan baik. Contohnya, kita simpan pisau, gunting dan peralatan-peralatan yang tajam di dalam kawasan yang bertutup ataupun kita simpan di dalam laci, Okey, yang kelima, gunakan peralatan yang betul. Contohnya, kita nak masak apa-apa, kan, kat dapur kita gunakan peralatan-peralatan membaki kereta. Tak sesuai lah, kan. So, kita kena guna peralatan-peralatan yang betul untuk memasak. Okey. Yang keenam, simpan kotak pertolongan cemas berdekatan dengan kita. Sebab apa? Sebab kita bila terjadinya kemalangan kecil di dalam kawasan dapur, kita dapat memberikan pertolongan kepada rakan-rakan yang terkena kemalangan kecil tadi dengan segera. Okey. Itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? Okey, memandangkan semua tak ada soalan, okey, cikgu akan akhiri kelas kita pada hari ini. Sebelum tu, cikgu nak rumuskan dulu apa yang kita dah pelajari hari ini. Okey, yang pertama sekali apa tadi? Ya, betul, definisi. Kita telah faham tentang definisi kebersihan dan keselamatan pengendalian makanan, iaitu makanan yang bersih tidak tercemar oleh najis, bahan buangan, bakteria, okey, yang akan menyebabkan penyakit-penyakit yang
penyakit-penyakit bawaan makanan yang tercemar tadi, seperti taun, okey, keracunan makanan dan sebagainya lah. Okey, yang kedua pula apa tadi? 7 aspek penting. 7 aspek penting ketika kita mengendali makanan. Okey, ada 7 aspek penting tadi. Salah satunya apa? Ya, betul, pemilihan bahan mentah yang berkualiti dan segar. Okey, yang ketiga pula tadi, yang terakhir sekali tadi. Ya. 6 keperluan keselamatan semasa berada di dalam dapur, ya. Semasa berada dalam dapur, kita perlulah sentiasa memastikan keselamatan kita, keselamatan diri dan juga kawan-kawan sekerja ataupun makanan yang kita hasilkan supaya tidak tercemar. Okey. Okey, sebelum cikgu akhiri kelas ni, betul tak ada soalan ke? Okey, bagus. Okey, kalau dah tak ada soalan, cikgu akan bagi sedikit tugasan kepada kamu semua untuk kamu hantar pada minggu hadapan. Okey? Okey. Sebelum kamu semua balik, cikgu nak ingatkan kamu supaya kamu jangan lupa untuk sentiasa memakai pelitup muka dan menjaga jarak kamu untuk mengelakkan diri kita semua daripada terkena jangkitan-jangkitan virus yang berbahaya pada masa inilah. Okey, kamu semua perlu balik berhati-hati dan bila dah sampai rumah makan dan solat, ya. Okey, terima kasih.